Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman. Baru saja sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan senarai kabinet beliau, kabinet yang beliau gelarkan kabinet berorientasikan hasil. Dan untuk mendapatkan butiran lanjut, saya nak terus bersama dengan wartawan di lokasi di Putrajaya ketika ini, Umar-Wati Ramayah. Umar, adakah kita menjangkakan ada sidang media susulan pengumuman senarai kabinet sebentar tadi? Terima kasih Hakim di WTC dan pada ketika ini saya berada di Jabatan Perdana Menteri dan sehingga jam sekarang tidak ada sebarang berita mengenai sidang media atau pengumuman susulan daripada Datuk Seri Ismail Sabri, dan apa-apa pun kami masih berada di sini dan kami juga diberitahu hari ini tidak akan ada sidang media dan ekoran itu para media yang berkampung sejak pukul 8 pagi tadi telah beredar buat masa ini dan cuma tinggal kita Astro Awani saja pada ketika ini. Dan itu satu. Dan apabila kita tengok balik apa yang landscape politik negara dengan beberapa portfolio hanya bertukar tangan seperti portfolio MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan, dengan beberapa kementerian dikekalkan seperti Kementerian Sumber Manusia dan juga yang paling penting Kementerian Kewangan, di mana Tengku Datuk Seri Zafrul kekal sebagai Menteri Kewangan. Itu jelas menunjukkan betapa kerajaan mendepani COVID dalam menangani isu krisis ekonomi yang melanda negara. Itu satu. Dan setakat ini saya juga difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri telah berangkat keluar dari Seri Perdana untuk sembahyang solat Jumaat. Dan saya tidak kira beliau akan keluar daripada pekarangan dari Jabatan Perdana Menteri buat masa ini, Hakim. Baik, Umar-Wati, kalau kita lihat daripada senarai menteri dan juga timbalan menteri yang diumumkan tadi, keseluruhannya ada 69 jawatan menteri dan juga timbalan menteri dengan 4 jawatan menteri kanan dikekalkan. Apa lagi yang boleh kita lihat ataupun kita bedah siasat daripada senarai kabinet Umar? Dan apa yang kita boleh lihat, Hakim, seperti yang dijangkakan, tidak ada portfolio untuk jawatan timbalan menteri. Itu memang sudah dijangka lebih awal. Dan cuma apa yang saya boleh katakan, sebelum ini ada penganalisis politik yang menjangkakan mungkin tidak akan ada timbalan menteri pun begitu. Terdapat beberapa kementerian, ada 2 timbalan menteri dan sebagainya. Itu satu. Dan apa yang saya boleh jelaskan di sini, portfolio ini kebanyakan yang menteri dikekalkan, cuma 1 atau 2 saja kementerian yang digugurkan daripada jawatan itu. Apa-apa pun kita tidak tahu, ini mungkin untuk tempoh sementara mungkin ada penambahan dalam masa terdekat, kita tidak tahu, ataupun akan dikekalkan. Dan seperti mana yang jawatan timbalan Perdana Menteri juga mungkin kita tidak tahu juga, mungkin akan berlaku kewujudan jawatan itu selepas ini. Itu satu. Dan kita melihat juga 3 isu yang paling hangat, yang menjadi fokus ketika ini adalah satu, tentunya isu mengenai COVID, kedua isu ekonomi, dan ketiga mengenai pengangguran. Itu 3 fokus yang perlu dibagi, yang perlu diutamakan Malaysia pada ketika ini. Dan saya kira ketiga-tiga kementerian itu tidak mengalami banyak perubahan dari segi menteri, cuma berlaku pertukaran dari segi kementerian, pertukaran portfolio sahaja melibatkan 2 menteri itu sahaja. Itu satu. Dan saya kira mendepani pandemik COVID-19, kabinet yang dibentuk oleh Datuk Seri Ismail ni satu yang relevan, satu yang melengkapi satu sama lain, kerana melihat pada dikekalkan beberapa kementerian itu, menyaksikan bahawa usaha atau suatu program itu akan diteruskan oleh menteri-menteri berkenaan dalam tempoh 1 hingga 1 tahun lebih ini, Hakim. Baik, terima kasih Umar-Wati Ramayah, wartawan Astro Awani yang berada di Putrajaya membuat liputan sidang media pengumuman senarai kabinet baru oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.